Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi pada hari ini untuk meneruskan sesi PDPR kita bagi subjek Sirah tahun 2. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, membaca doa, belajar dan penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat terlebih dahulu gambar yang telah dipaparkan di skrin. Okey, kalau anak-anak lihat, ini gambar apa? Cluenya adalah di kota Mekah. Ya, tepat sekali. Ini adalah Kaabah, gambar sebuah Kaabah. Kaabah terletak di kota Mekah. Kaabah merupakan kiblat bagi umat Islam. Dan Kaabah juga merupakan rumah ibadah pertama untuk umat Islam dengan tujuan beribadah. Jadi, berdasarkan gambar dan keterangan Ustazah sebentar tadi, agak-agak hari ni kita nak belajar tentang apa ya? Hari ni kita akan belajar tentang penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah. Penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah. Tajuk kecil ni adalah daripada tajuk peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Dia berlaku selepas kelahiran Nabi Muhammad. Baik, ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar. Kaabah juga turut rosak akibat banjir tersebut. Baik, ketika umur Nabi 35, kota Mekah pada ketika itu dilanda banjir yang sangat dahsyat, banjir besar. Kemudian banjir tersebut telah menyebabkan beberapa ataupun sebahagian dinding Kaabah runtuh dan rosaklah. Okey, gambar yang dipaparkan di skrin, gambar Kaabah tersebut kalau kita tengok dalam keadaan banjir, betul? Dalam keadaan banjir. Gambar tersebut diambil pada tahun 1941. Pada ketika itu, kota Mekah dilanda banjir. Kaabah yang merupakan kiblat umat Islam pernah terkena bencana alam juga pada tahun 1941 dan berlakunya hujan lebat. Jadi disebabkan banjir ni disebabkan oleh sistem perparitan yang kurang cekap dan ditambah pula dengan kedudukan kota Mekah yang berada di tengah lembah yang dikelilingi bukit-bukit batu. Dan disebabkan itulah berlakunya banjir besar pada tahun 1941. Ni bukan pada zaman Nabi ya. Gambarnya ni diambil bukan pada zaman Nabi. Yang ni adalah pada tahun 1941. Kiranya ada berlaku lagi banjir besar di kota Mekah.
Baik, kita sambung semula tentang penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah di Kota Mekah. Okey, maka orang Arab Quraisy berpakat untuk meruntuhkan Kaabah dan membinanya semula. Pembesar Arab Quraisy iaitu Abbas dan baginda Rasulullah SAW turut serta dalam pembinaan tersebut. Diketuai oleh Baqum, iaitu seorang tukang kayu berbangsa Rom. Orang Arab Quraisy pada ketika itu telah bersepakat untuk runtuhkan semua Kaabah bagi membina yang baru, membina semula Kaabah yang baru. Jadi pembinaan tersebut telah melibatkan pembesar-pembesar Quraisy yang terdiri daripada Abbas dan Rasulullah SAW sendiri. Kemudian pembinaan tersebut telah diketuai oleh seorang lelaki yang berbangsa Rom bernama Baqum. Baqum ni merupakan seorang tukang kayu. Baik, setelah selesai membina Kaabah, mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah hingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Selepas itu, berlakunya perselisihan faham ketika hendak meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Baik, setelah mereka selesai membina Kaabah, jadi mereka pun bersama-sama meninggikan pintu Kaabah daripada aras tanah sampai terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya, menunjukkan betapa tingginya betapa tingginya Kaabah tersebut. Selepas itu, mereka kiranya nak meletakkan Hajarul Aswad lah dalam Kaabah tersebut, di tempat asalnya, iaitu di dalam Kaabah tersebut. Jadi mereka nak meletakkan Hajarul Aswad. Pada ketika inilah berlakunya perselisihan faham tentang siapa yang nak letak, siapa yang layak untuk letak Hajarul Aswad ni dekat tempat asal dia lah. Jadi perselisihan ni sebenarnya hampir-hampir membawa kepada pergaduhan dan juga peperangan. Jadi, apa berlaku seterusnya? Maka seterusnya, seorang lelaki tertua Quraisy yang bernama Abu Amamah bin Al-Ghairah mencadangkan supaya melantik orang pertama yang memasuki Masjidil Haram untuk menjadi hakim. Secara kebetulan, Nabi Muhammad orang pertama yang memasuki Masjidil Haram, lalu baginda dilantik menjadi hakim. Okey, jadi setelah nampak pergaduhan tersebut, nampak perselisihan faham tersebut, maka ada seorang lelaki tertua Quraisy yang diberi nama Abu Amamah bin Al-Ghairah. Beliau mencadangkan supaya lantik seorang hakim untuk mengadili perkara tersebutlah, iaitu untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Jadi setelah dibincang-bincang, mereka bersetuju dan mereka bersepakat untuk pilih seorang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada keesokan harinya. Jadi siapa yang mula-mula masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan jadi hakim. Okey. Hakim ni, apa tujuan hakim? Hakim ni adalah untuk menentukan bagaimana cara nak letak Hajarul Aswad tersebut. Kemudian secara kebetulan, orang yang mula-mula masuk Masjidil Haram pada hari itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda telah dilantik untuk menjadi hakim. Jadi
Mari kita lihat bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW menghakimi perselisihan tersebut. Baik, yang pertama, Nabi Muhammad SAW membentangkan serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah serban tersebut. Yang kedua, semua ketua puak memegang bahagian tepi kain serban dan mengangkat bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW meletakkan sendiri Hajarul Aswad di tempat asalnya. Baik, itu sahaja untuk hari ini bagi tajuk penyelesaian masalah pembinaan semula Kaabah. Jadi, apa yang boleh disimpulkan di sini? Anak-anak perlu mengetahui siapakah yang memberi cadangan supaya mewujudkan hakim untuk meletakkan semula Hajarul Aswad. Yang kedua, bagaimana pula cara Nabi menyelesaikan masalah pembinaan Kaabah. Bagaimana caranya? Ustazah ada terangkan sebentar tadi. Dan yang ketiga, berapa pula umur Nabi ketika Mekah dilanda banjir. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga dengan penerangan ini dapat memudahkan anak-anak untuk meneruskan sesi PDPR anak-anak. Segala kekurangan daripada pihak Ustazah sendiri, segala kelebihan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.